Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahira binti Muhadi Mira, SD 22066 daripada Fakulti Pusat Sains Matematik dan saya merupakan salah seorang ahli daripada kumpulan 7. Kami akan membentangkan tentang topik pada hari ini iaitu pengaruh ICT ke atas kesepaduan nasional. Objektif yang kita dapat peroleh daripada tajuk ini adalah untuk memahami ICT sebagai penggerak kesepaduan nasional di Malaysia. Jadi, terdapat beberapa kandungan yang akan kami bincangkan iaitu evolusi pengglobalisan teknologi, konsep hubungan manusia dengan teknologi, etika dan peradaban dalam penggunaan ICT, ICT tapak pengukuhan kesepaduan nasional dan isu semasa berkaitan ICT. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita belajar lebih lanjut berkenaan topik ini. Apakah itu ICT? ICT adalah singkatan bagi Information and Communication Technology atau erti kata lain, teknologi maklumat dan komunikasi. ICT adalah kaedah di mana ia digunakan untuk menyebar, memindah dan memaparkan maklumat yang diterjemah dalam bentuk internet iaitu melalui media sosial seperti Twitter, Facebook dan Instagram dan banyak lagi. Jadi bagaimana pula dengan kesepaduan nasional? Kesepaduan merujuk kepada keadaan sesuatu masyarakat di mana ia adalah aman, stabil, makmur dan sejahtera yang dicapai tetapi masih mengakui terdapatnya perbezaan dalam bentuk defisit sosial yang wujud dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kesepaduan nasional merujuk kepada konsep ini tetapi digunakan secara skala besar iaitu dalam konteks nasional dan tidak semestinya sesuatu masyarakat yang tertentu sahaja. Salam sejahtera, saya Yak Priwe dari kumpulan 7. Dan hari ini saya akan membentangkan tentang evolusi dan perkembangan teknologi. Evolusi dan perkembangan teknologi akan terus meningkat dan berkembang dari satu masa ke satu masa yang lain. Selain itu, globalisasi merupakan zaman yang penuh campuran kerana semua maklumat dapat diperolehi dengan cepat dan tanpa sekatan geografi. Teknologi bermanfaat kepada manusia dalam memudahkan urusan dan pekerjaan. Sebagai contoh, teknologi mesin dalam bidang pertanian, pembinaan dan komunikasi. Sekarang saya akan menjelaskan impak teknologi dalam bidang-bidang. Yang pertama adalah impak dalam bidang pertanian. Salah satu impak pengembangan teknologi dalam bidang pertanian adalah penyelidikan. Peningkatan dalam penyelidikan dapat menghasilkan ciptaan yang baharu. Selain itu, pengembangan teknologi dalam bidang pertanian juga dapat membawa impak dalam keuntungan dan juga meningkatkan pendapatan petani. Yang keempat adalah pengembangan teknologi dalam bidang-bidang pertanian dapat menggalakkan operasi komersial skala besar. Dan terakhir adalah penjimatan kos operasi dan dapat mendapatkan hasil yang optimal. Yang seterusnya adalah impak pengembangan teknologi dalam bidang pembinaan. Yang pertama adalah pemaju dapat menyiap dan melengkapkan projek dalam tempoh masa yang singkat. Seterusnya, pengembangan teknologi juga dapat meningkatkan produktiviti dan kualiti. Sebagai contoh, penggunaan pembinaan yang lebih baik melalui jentera, peralatan dan bahan. Yang ketiga adalah penjimatan masa, dan yang keempat adalah penjimatan kos. Sekarang saya akan menjelaskan impak-impak pengembangan teknologi dalam bidang makanan. Yang pertama, penggunaan jentera yang berteknologi meningkatkan pengeluaran makanan. Selain itu, penggunaan teknologi dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti kerana penghasilan makanan akan menjadi banyak dan dapat dihasilkan dalam masa yang lebih singkat. Seterusnya, pembukaan ladang pertanian dapat dipermudahkan dan dicepatkan dengan pertolongan teknologi. Selain itu, pengembangan teknologi juga dapat meningkatkan prestasi negara sebagai pengelola sumber makanan, dan ini turut akan meningkatkan lonjakan dalam ekonomi. Dan yang terakhir adalah pembekalan sumber makanan yang mencukupi.
Seterusnya adalah impak penggelabanan teknologi dalam bidang ekonomi. Impak yang pertama adalah peningkatan produktiviti pembuatan. Impak yang kedua adalah sumbangan teknologi pada ekonomi negara. Yang ketiga adalah penggelabanan teknologi dapat menguatkan kapasiti inovasi. Dan yang terakhir adalah tenaga mahal dalam negara kita akan meningkat. Penggelabalan teknologi membawa impak positif dan negatif ke dalam bidang komunikasi dan hubungan. Antara impak-impak positif adalah maklumat yang cepat dan padat dapat menjimatkan masa dan tenaga, mengenali satu sama lain, memberi keadaan yang mudah untuk berkomunikasi dan juga mengeratkan hubungan silaturahim. Antara impak-impak negatif adalah berita palsu atau fitnah, pembajaran massal, ketagihan dalam media sosial, dan juga pengurangan aktiviti bersemuka. Sekarang saya akan menerangkan sejarah evolusi dan teknologi maklumat dan komunikasi. Istilah teknologi maklumat muncul pada sekitar dekad 1970-an. Mulai abad ke-20, banyak industri bertumbuh dengan pesat dalam membangunkan sektor komputeran. Komersial komputer yang pertama ialah Univac, satu yang direka bentuk oleh J. Prescott Eckert dan John Moxley untuk Biro Panci Amerika Syarikat. Pada akhir dekad 1970-an, penciptaan mikrokomputer dan diikuti oleh penciptaan komputer peribadi IBM pada 1981. Sejak itu, 4 generasi komputer telah berkembang, dengan setiap generasi menampilkan satu langkah yang dicirikan oleh pergagasan yang semakin kecil dan mempunyai berbagai fungsi. Generasi pertama menggunakan tube vacuum. Generasi kedua dan ketiga pula menggunakan transistor dan lidah bersepadu. Manakala untuk generasi keempat menggunakan sistem-sistem yang lebih rumit seperti pengepaduan skala sangat besar, VLSI. Dan ini semua pembincangan saya pada hari ini. Seterusnya, hubungan manusia dan ICT. Manusia telah berinteraksi dengan alat ataupun teknologi sejak zaman buka lelaki. Berbagai jenis teknologi telah dicipta sejak daripada itu dan manusia terus mencipta dan berinovasi untuk mencipta teknologi baru. Sejak akhir abad ke-20, perkembangan teknologi nampaknya seperti telah mencapai suatu tahap yang luar biasa jika dibandingkan dengan teknologi zaman sebelumnya, kerana teknologi masa kini telah meresap jauh ke dalam tata cara hidup dan budaya manusia sehinggakan manusia pada zaman kini seolah-olah tidak dapat hidup tanpa teknologi. Persoalan tentang teknologi ini harus dilihat dari asas hubungan antara manusia dan teknologi itu sendiri, kerana dua entiti yang telah lama bersama sudah tentu mempunyai hubungan tertentu. Terutamanya, ICT mempunyai hubungan yang paling rapat dengan manusia. ICT seringkali dilihat sebagai alat yang dipercepatkan banyak urusan manusia. Tidak bersama dengan masa dahulu yang harus menyiapkan urusan di depan kaunter-kaunter pejabat, dengan bantuan ICT kita hanya menyiapkan urusan secara atas talian dan ini menjimatkan masa untuk beratur panjang dan menunggu. Ini juga baik terhadap golongan warga emas dan golongan kelainan upaya iaitu memudahkan mereka. Selain itu, ICT dilihat sebagai alat yang memudahkan dan meringankan beban kerja. Kerja-kerja seperti penghantaran laporan, mesyuarat secara langsung dari luar pejabat, akses email serta mengatur cara aplikasi jauh-jauh, kita hanya memerlukan satu peralatan yang boleh menyambung dengan internet. Selepas itu, kita boleh menyiapkan kerja pada bila-bila masa dan mana-mana tempat. Bukan sahaja memudahkan dan meringankan beban kerja, ICT juga membuat kerja dengan lebih sistematik. Di samping itu, ICT membantu komunikasi lebih efisien. Melalui laman sosial seperti Facebook, Twitter, Skype dan sebagainya, kita boleh berkomunikasi secara atas talian dengan mudah dan cepat. Dengan bantuan ICT, kita boleh
ubat rindu dengan cara menghubungi mereka di berantau melalui laman sosial. Dengan kemudahan yang berkembang pada zaman kini, kita boleh menghubungi sesiapa sahaja, walau di mana sahaja dan pada setiap masa. Oleh itu, ICT memudahkan komunikasi. ICT juga mendatangkan beban kepada manusia. Antara beban yang dibawa oleh ICT adalah ICT sebagai beban kerja kepada orang yang tidak menguasai teknologi baharu, terutamanya golongan warga emas. Banyak perkara yang perlu dipelajari dan difahamkan dalam penggunaan teknologi, kesedaran penerimaan dan keboleh capaian mampu memberi cabaran besar kepada golongan warga emas untuk menyesuaikan diri mereka dengan evolusi teknologi. Di samping itu juga wujud jurang digital dalam kalangan masyarakat, khususnya warga emas. Seterusnya, ICT semakin berkembang dan telah memudahkan kerja, membebankan hidup disebabkan tuntutan kerja 24 jam 7 hari seminggu. Mereka meminta kecekapan dan memerlukan pekerja menyelesaikan kerja yang banyak dan beban. Selain itu, ICT juga sebagai beban seharian kerana dikejar pembentang. Hal ini demikian kerana ICT adalah berkembang dan tiada rasa dalam internet. Oleh itu, pembentang boleh sentiasa mengikut jalan dan dapat mencari kita semasa kita belum bayar hutang seperti bil-bil, kad kredit, hutang kereta dan hutang rumah. Akhir sekali, ICT telah membawa hidup baharu yang negatif, iaitu berlakunya jenayah cyber. Semakin maju ICT, semakin meningkat jenayah cyber yang berlaku. Jenayah cyber bermaksud penipuan atau pembulian yang berlaku secara atas talian, berlaku transaksi palsu, buli cyber dan sebagainya. Pengguna menganggap melakukan jenayah atas talian adalah selamat dan tidak perlu mematuhi undang-undang dan tidak bertanggungjawab. Jadi mereka melakukan jenayah cyber. Bukan sahaja jenayah cyber dalam kalangan masyarakat, tetapi juga dalam kalangan kerajaan. Kelincingan penjenayah cyber ini ada kalanya mampu mengodam sistem pertahanan negara dan rasa-rasa kerajaan yang boleh mendedahkan sesebuah negara kepada ancaman anarsia. Selain itu, penipuan jual beli dalam talian juga membawa kerugian yang besar kepada pembeli dan atau penjual. Kini, ICT banyak muncul dalam berbagai bentuk apps, sosial media dan model perniagaan baharu. Contohnya Instagram, TikTok, Shopee dan sebagainya. ICT adalah sebahagian daripada cara kita menguruskan kehidupan dan cara bekerja setiap hari. Kita tidak boleh dan tidak mampu mengelakkan daripada menggunakannya. Pihak kerajaan juga menggalak dan melantik masyarakat menggunakan teknologi sebagai sebahagian proses tapi urusan pembangunan negara demi kemajuan negara kita. Selain itu, ICT juga menguruskan urusan kewangan dan jual beli kita dan ini penting terhadap kemajuan ekonomi negara kita. Oleh itu, kita harus kebiasaan ICT muncul dalam harian kita. Kesimpulannya, hubungan ICT dengan manusia sangat rapat dan tidak boleh dipisah. Oleh itu, kita harus menggunakan ICT dengan cara yang betul supaya mendapatkan faedahnya dan mengelakkan sebarang kesan negatif. Etika dan peradaban dalam penggunaan ICT. Etika dan peradaban ICT kini boleh ditemui dalam internet. Walau bagaimanapun, kita harus mengetahui bagaimana kita menterjemah ICT sebagai penghayatan dalam kehidupan seharian. Terdapat 4 peraturan iaitu komunikasi sesama manusia, ikut piawai kelakuan online, ketahui kebenaran dunia cyber, hormati masa orang lain. Apa kaitan etika dan peradaban dalam penggunaan ICT? Yang pertama, komunikasi sesama manusia, iaitu menghormati privasi dan pendapat yang dikemukakan oleh mereka dan sentiasa menjaga adab percakapan dan penulisan.
Seterusnya, ikut piawai kelakuan online, yaitu mengikuti undang-undang yang telah ditetapkan bagi mengelakkan kecerobohan atau didenda. Ketahui kebenaran dunia cyber, memerhati keadaan sekeliling bagi mengelakkan salah faham dan ketidakselesaan orang lain. Hormati masa orang lain, memohon jangka masa untuk berbincang atau menghormati masa untuk bersama keluarganya dan masa rehatnya. Kesan baik jika beretika dalam ICT, memudahkan komunikasi sesama manusia. Hal ini demikian kerana wujudnya laman sosial seperti Facebook, Twitter, Blogger dan sebagainya yang secara tidak langsung akan menyebabkan komunikasi antara manusia akan lebih berkembang bagi menyampaikan sesuatu maklumat sama ada ianya adalah maklumat penting maupun tidak. Melalui laman sosial tersebut, ianya akan memudahkan orang ramai untuk berkomunikasi atas talian terutama dengan rakan-rakan, ahli keluarga dan sebagainya. Menyempurnakan segala urusan. Sekiranya jika kita beretika semasa menggunakan kemudahan ICT yang sedia ada, maka semua urusan harian dapat dipermudahkan. Kesan buruk jika tidak beretika dalam ICT. Yang pertama, penyebaran berita palsu dan fitnah. Maklumat yang tidak benar ataupun palsu boleh mengelirukan, menimbulkan fitnah dan memalukan orang lain. Contohnya, kabar air mengenai seseorang, maklumat palsu yang disebarkan melalui WhatsApp. Pelayaran web negatif. Internet memberikan pelbagai maklumat sama ada positif atau negatif. Bahan negatif boleh mempengaruhi pemikiran remaja yang belum matang untuk membezakan maklumat yang baik atau buruk. Seterusnya, pengaruh budaya luar terhadap golongan remaja. Budaya luar yang tidak baik seperti budaya hedonisme menyebabkan golongan remaja terdorong melakukan perlakuan yang tidak diingini, seterusnya meningkatkan gejala sosial. Etika yang baik dalam penggunaan ICT. Yang pertama, tidak berkongsi maklumat peribadi kepada umum. Kerana pihak yang tidak berkenali akan menggunakan maklumat peribadi tersebut untuk membuat sesuatu yang tidak baik seperti peminjaman wang secara haram. Seterusnya, gunakan bahasa yang sopan dan baik. Melalui cara ini, kita menghormati orang lain dan mendapat penghormatan orang lain juga dalam masa yang sama walaupun secara atas talian. Selain itu, tidak menyentuh isu sensitif. Isu sensitif seperti isu perkauman dan isu politik mampu membawa kesan yang serius seperti pertikaian antara kaum. Etika yang buruk dalam penggunaan ICT. Pertama, penyebaran komen-komen membawa unsur kebencian. Sebagai pengguna ICT yang beretika dan berhemah, kita harus mengelakkan supaya tidak mengeluarkan komen yang berunsur negatif. Penyebaran maklumat yang palsu dan berunsur fitnah. Maklumat palsu mengenai seseorang akan menjatuhkan imej seseorang lalu mempengaruhi kehidupan seharian. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Wuri Tunjikri dari Grup 7. Topik yang saya hendak membicarakan ialah ICT dapat meningkatkan kesepadan masyarakat. Kesepadan nasional merupakan teras kekuatan dan kesempatan. Kesepadan nasional boleh terhasil melalui Ikatan Perpaduan Negara seluruh rakyat Malaysia. Formula perpaduan bagi negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia terletak kepada kesatuan rakyat pelbagai kaum untuk hidup saling faham memahami, bertoleransi, menerima kepelbagaian antara satu sama lain dan memahami kontrak sosial yang menjadi tunjang kesepadan rakyat Malaysia. Ia boleh dicerminkan melalui integrasi negeri-negeri yang bernaung di dalam persekutuan ini dan membentuk suatu pasukan Malaysia yang sentiasa sedia memelihara kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara yang bertuan.
ICT berperanan dalam mempercepatkan hubungan antara bangsa. Sebagai contoh, kita boleh berhubung dengan siapa sahaja melalui email, sosial media, dan sebagainya. Selain itu, ICT boleh membantu dalam sistem pembelajaran yaitu TDP. Melalui ICT, pendidikan di sekolah lebih bersifat pendidikan jarak jauh. Dengan ini, peluang pendidikan menjadi semakin luas selain menjimatkan kos. Pelajar mampu memperoleh maklumat melalui internet untuk melakukan kerja sekolah dan juga projek-projek belajar. Seterusnya, ICT dapat membantu mengatasi kes jenayah yang semakin berdosa. CCTV banyak digunakan dan ditempatkan di kawasan-kawasan seperti bank, lapangan terbang, dan pasar-pasar. Kegiatan jenayah yang berlaku dapat dikesan dan memperkas penjenayah terbaru. Politik memainkan peranan yang paling utama untuk membantu dalam menentukan kedudukan masyarakat dalam media sosial. Melalui ICT, pemimpin dapat menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan cepat. Isu-isu terkini yang melibatkan pelbagai etnik dapat dibincangkan supaya tidak timbul salah faham dalam masyarakat. Bagi pendidikan, persekitaran yang realistik, interaktif, dan menyeronokkan dapat diwujudkan melalui ICT. ICT mampu menjana pembinaan daya kreativiti dan inovasi selain cekap menggunakan teknologi untuk mengakses maklumat dari pelbagai sumber. Seterusnya, dengan menyalurkan maklumat dan bahan informasi ke pelbagai agama, kepercayaan dan adat resam di media sosial, masyarakat saling menghormati dan saling menjaga sensitiviti antara kaum dapat dilakukan. Akhirnya, ICT membolehkan komunikasi yang berkesan secara atas talian dengan cepat dan berkesan. Melalui laman sosial seperti Facebook, Twitter, Skype, dan sebagainya, komunikasi secara atas talian akan menjadi lebih mudah dan cepat. Teks, suara, dan video boleh digunakan. Melalui ICT, berbagai urusan kerja dapat dilakukan secara atas talian, oleh itu urusan dapat dipercepatkan. Akhir sekali, kemajuan ICT yang bersifat global memudahkan seseorang mengetahui perkembangan semasa seperti berita dan kejadian yang berlaku di luar dan di dalam negara dengan lebih mudah dan cepat. Inilah perbincangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazri Izul Haziq bin Hazli dan sekarang saya akan menerangkan isu semasa berkaitan dengan ICT. Yang pertama, kes ini ialah berkaitan dengan duit hilang melalui transaksi bank. Ini berlaku kepada Dr. Rabidah, di mana duit simpanan di dalam akaun yang sebanyak RM13,000 telah terlesak pada waktu 2 pagi hingga 2:30 pagi, di mana ada 3 transaksi yang tidak diminta TAC-nya dan diluluskan oleh pihak CIMB. Beliau juga berkata beliau tidak pernah mendownload atau membuat aplikasi yang mencurigakan yang akan menyebabkan pencerobohan sekuriti di dalam telefon miliknya. Mungkin data di dalam telefonnya telah didapatkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengakses bank CIMB miliknya. Yang kedua ialah isu percubaan hack rangkaian komunikasi Angkatan Tentera Malaysia di Kuala Lumpur. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Hafendi Buang berkata, aktiviti pengodaman telah dikesan awal dan langkah pencegahan dilaksanakan sewajarnya. Beliau berkata, semua tindakan yang diambil adalah mengelakkan pencerobohan selanjutnya oleh pengodam yang kekal sebagai ancaman kepada rangkaian komunikasi pertahanan strategi negara. Dan yang terakhir, beliau berkata bahawa mungkin ini pihak yang mengondam ATM ialah dikenal pasti sebagai
pasukan dark pink yang menggunakan email pancingan data dan perisian hasad lanjutan untuk menjejaskan pertahanan cawangan tentera di Filipina dan Malaysia serta organisasi kerajaan di Kemboja, Indonesia dan juga Bosnia Herzegovina. Sekian saja. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat kami ambil daripada topik ini ialah ICT merupakan realiti kehidupan masa kini dan mampu digerakkan untuk menjadi ejen yang terbaik. Namun begitu, ICT juga mempunyai keburukan iaitu ia seringkali disalahguna untuk kepentingan peribadi, organisasi, politik di seluruh dunia. Jadi untuk mengelakkan daripada salah guna, kita perlulah mempelajari, menguasai dan memanfaatkan untuk kebaikan manusia. ICT juga perlu diurus dengan penuh beretika dan meneraju peradaban manusia masa hadapan khususnya di Malaysia. Kata akhir daripada saya, technology is a useful servant but it also can be a dangerous master. Terima kasih.